Bunyi mikrofon lama yang tiba-tiba berdengung halus di tengah dewan kosong itu masih jadi antara suara yang paling sukar saya lupakan. Bukan kerana kuat, tapi kerana setiap kali bunyi itu muncul sebelum persembahan bermula. Saya tahu hidup saya sedang bergerak ke satu malam lagi, yang mungkin tidak akan kembali, malam di mana ribuan orang pernah menyanyi bersama saya, malam di mana lampu pentas terasa seperti matahari kecil yang menyinari seluruh hidup saya, dan malam di mana saya selalu berpura-pura kuat walaupun ada bahagian dalam diri yang sebenarnya sudah terlalu penat untuk terus tersenyum. Pada usia 67 tahun ini, saya mula faham kenapa sesetengah penyanyi lama memilih untuk diam lebih banyak daripada bercakap. Kerana semakin panjang hidup seseorang, semakin banyak perkara yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Menurut beberapa orang yang rapat dengan saya, ada waktu saya kelihatan lebih banyak termenung sebelum naik ke pentas. Dan mungkin mereka betul, kerana sekarang saya sering duduk lebih lama di belakang pentas hanya untuk mendengar bunyi kerusi plastik diseret perlahan, bunyi kipas lama berpusing di atas kepala, atau suara kru muda yang ketawa, tanpa tahu bahawa suatu ketika dahulu, saya juga pernah seusia mereka, penuh tenaga, penuh keyakinan, dan menyangka tepukan manusia boleh bertahan selamanya. Banyak penonton merasakan saya masih sama seperti dahulu ketika memegang mikrofon, tetapi tubuh ini sebenarnya sudah mula memberi isyarat yang tidak pernah saya mahu akui terlalu awal. Ada hari tangan terasa lebih lambat, ada malam suara tidak mahu keluar seperti biasa. Dan ada ketika saya berdiri di depan cermin bilik persalinan sambil memandang wajah sendiri lebih lama daripada kebiasaan, seolah-olah cuba mengenali lelaki yang pernah berlari dari satu konsert ke satu konsert tanpa rasa letih. Saya tidak mahu bercakap tentang penderitaan secara berlebihan, kerana hidup setiap manusia memang ada naik turunnya, tetapi ada kehilangan tertentu yang tidak pernah benar-benar pergi, walaupun bertahun sudah berlalu. Ada nama-nama yang dahulu selalu berada di sisi saya sebelum persembahan. Kini hanya tinggal dalam ingatan. Ada sahabat yang pernah ketawa sampai pagi selepas konsert. Ada insan yang dahulu memahami diam saya tanpa perlu saya menjelaskan apa-apa. Dan sekarang apabila saya masuk ke bilik latihan, kadang-kadang suasananya terasa terlalu sunyi, walaupun ramai orang berada di situ. Mungkin usia membuat seseorang lebih mudah mendengar gema kenangan sendiri. Ada waktu saya duduk dalam kereta selepas selesai persembahan dan tidak terus pulang. Saya hanya memandang lampu jalan bergerak perlahan di luar tingkap, sambil radio memainkan lagu lama yang pernah membawa nama saya ke merata tempat. Ketika itu saya teringat betapa banyak perkara dalam hidup ini berlaku terlalu cepat. Tepukan penonton, perjalanan malam, wajah peminat, kilatan kamera, semuanya seperti datang dan pergi, tanpa sempat saya pegang lama. Menurut beberapa sumber terdekat, saya kini lebih banyak bercakap tentang perkara kecil berbanding kejayaan besar. Dan mungkin itu benar. Kerana pada usia begini, manusia mula sedar bahawa perkara yang paling melekat dalam hati bukanlah trofi atau populariti, tetapi suara seseorang yang pernah menunggu kita pulang, bau pentas lama yang dipenuhi habuk sebelum konsert bermula, atau saat seorang peminat tua memegang tangan saya sambil berkata, lagu-lagu itu pernah menemani hidupnya ketika susah dahulu. Saya masih ingat bunyi kaset lama yang tersangkut di dalam pemain ketika anak-anak masih kecil. Saya masih ingat bagaimana saya pernah menyangka masa akan sentiasa panjang, sedangkan sekarang 1 tahun terasa berlalu terlalu cepat. Dan setiap kali lampu pentas mula malap selepas persembahan tamat, saya sering duduk beberapa saat lebih lama di atas kerusi belakang pentas, mendengar bunyi orang mula membuka kabel,
bunyi tapak kaki kru berjalan menjauh. Dan dari celah langsir hitam yang separuh terbuka itu, saya masih boleh nampak beberapa kerusi kosong di dalam dewan, seolah-olah ada sesuatu daripada hidup saya yang tertinggal di situ. Belum sempat saya bawa pulang, saya masih boleh mengingati bunyi tapak kasut di belakang pentas sebelum tirai dibuka. Bunyi yang dulu membuat dada saya berdegup lebih laju daripada muzik pembukaan itu sendiri. Bukan kerana takut, tetapi kerana saya tahu beberapa saat selepas itu, seluruh dewan akan berubah menjadi lautan suara manusia. Ada masa-masa tertentu dalam hidup saya yang sekarang terasa seperti rakaman lama yang warnanya sudah mula pudar. Namun anehnya, saya masih mampu mengingati perkara-perkara kecil yang mungkin tidak pernah disedari orang lain. Bau penyembur rambut bercampur peluh di bilik persalinan. Cahaya lampu kuning panas yang menyentuh muka sampai terasa kering di kulit. Tuala kecil yang selalu saya letakkan di atas pembesar suara tepi pentas. Dan sepasang kasut persembahan lama yang tapaknya sudah haus. Tetapi tetap saya pakai kerana terasa lebih hidup di kaki sendiri. Dulu, sebelum saya melangkah keluar ke pentas, pemain gitar yang berdiri di belakang saya akan memandang sambil mengangguk. Perlahan, seolah-olah itu bahasa tanpa suara yang hanya difahami orang-orang yang sudah terlalu lama berkongsi pentas bersama. Dan selepas itu, tirai terbuka, bunyi jeritan penonton naik seperti ombak besar, ada yang berdiri di atas kerusi, ada yang menangis, ada yang menyebut nama saya berulang kali. Seperti saya ini lebih besar daripada manusia biasa. Sedangkan hakikatnya, saya cuma seorang lelaki yang belajar menyembunyikan rasa gugup di balik senyuman dan lagu. Banyak orang hari ini masih bercakap tentang zaman itu seperti ia sesuatu yang sangat jauh dan megah. Tetapi bagi saya, kenangan itu kadang-kadang datang secara tiba-tiba melalui benda kecil, seperti bunyi mikrofon diketuk perlahan oleh kru audio atau bau asap rokok lama di lorong belakang dewan konsert. Dan setiap kali memori itu muncul, saya mula teringat betapa padatnya hidup saya ketika itu. Satu malam di Johor, esok pagi sudah berada di Penang. Kemudian terbang lagi ke Sabah, tidur beberapa jam sahaja, kemudian berdiri semula di bawah lampu pentas sambil berpura-pura tenaga tidak pernah habis. Menurut beberapa orang lama dalam industri, ada waktu Malaysia seolah-olah menyanyi bersama saya. Dan mungkin itu benar pada masa tertentu. Kerana saya sendiri masih ingat bagaimana suara penonton kadang-kadang lebih kuat daripada monitor di atas pentas. Saya hanya perlu mengangkat mikrofon sedikit, lalu seluruh dewan menyambung lirik lagu tanpa diminta. Saat seperti itu sukar dijelaskan kepada generasi sekarang, bukan kerana saya mahu membesarkan nama sendiri, tetapi kerana suasananya benar-benar terasa seperti satu gelombang emosi yang bergerak bersama. Namun semakin usia berjalan, saya sedar memori juga mula berubah bentuk. Ada wajah peminat yang dahulu begitu jelas, kini tinggal bayangan samar. Ada nama kru lama yang tiba-tiba saya lupa. Walaupun suatu ketika dahulu kami hampir setiap malam bersama. Dan kadang-kadang ketika duduk sendirian selepas persembahan, saya cuba mengingati semula bunyi tepukan paling kuat yang pernah saya dengar. Tetapi yang muncul dalam kepala hanyalah serpihan kecil. Cahaya kamera, tangan seseorang melambai, bunyi gitar tidak cukup tune, suara kru memanggil nama saya dari sisi pentas. Sejujurnya, ada masa saya sendiri hairan bagaimana semua itu boleh berlaku begitu cepat. Bagaimana seorang budak yang dahulu hanya mahu menyanyi akhirnya berdiri di depan ribuan manusia. Dan bagaimana semua sorakan itu perlahan-lahan berubah menjadi kenangan yang sekarang hanya muncul ketika saya mencium bau dewan lama
atau membuka kotak berisi gambar-gambar usang dari zaman muda. Banyak penonton mungkin masih melihat saya sebagai simbol era tertentu, tetapi apabila saya duduk diam hari ini, saya lebih banyak teringat perkara yang tidak masuk televisyen, saat membasuh muka dengan air sejuk selepas konsert, saat membuka jaket pentas yang basah dengan peluh, saat duduk sendirian di tangga belakang dewan sementara kru mula membuka kabel, satu demi satu, dan jauh di dalam ruang yang semakin kosong itu, bunyi orang ramai yang tadi memenuhi seluruh malam perlahan-lahan hilang. Seperti gema yang semakin menjauh dari ingatan saya sendiri, saya rasa ramai orang menyangka perubahan usia datang secara tiba-tiba. Seolah-olah satu pagi kita bangun, lalu terus menjadi tua. Tetapi sebenarnya tidak. Ia datang perlahan-lahan. Terlalu perlahan, sampai kadang-kadang kita sendiri tidak sedar bila semuanya mula berubah. Pada mulanya cuma perkara kecil. Nafas terasa sedikit pendek selepas 2 atau 3 lagu. Lutut mula berat ketika berdiri terlalu lama di bawah lampu panas. Suara yang dahulu boleh naik tanpa berfikir, kini perlu dijaga seperti seseorang menjaga barang lama yang semakin rapuh. Menurut beberapa orang yang sudah lama bekerja dengan saya, mereka mula melihat perbezaan itu lebih awal daripada saya sendiri. Pemain keyboard yang mengikuti saya sejak bertahun-tahun pernah memandang saya selepas latihan sambil bertanya perlahan, "Abang okey?" Hanya kerana dia nampak saya duduk lebih lama dari biasa selepas satu lagu tamat. Saya masih ingat dulu. Sebaik sahaja muzik bermula, kaki ini seperti bergerak sendiri. Pentas terasa kecil walaupun dewan penuh manusia, tetapi sekarang ada masa saya memilih untuk berdiri lebih tenang di satu tempat. Bukan kerana hilang semangat, cuma tubuh ini seolah-olah meminta saya bergerak lebih perlahan sedikit, dan mungkin penonton juga mula menyedarinya. Ada yang mengatakan saya kini lebih banyak tersenyum sambil berdiri diam daripada berjalan ke seluruh pentas, seperti dahulu, dan anehnya, saya sendiri tidak tahu sejak bila perubahan itu berlaku. Ada hari tertentu saya bangun pagi dengan rasa lenguh kecil di bahagian belakang badan. Bukan sakit yang besar, cuma rasa tidak selesa yang tinggal lebih lama daripada biasa. Ada ketika jari terasa lambat menggenggam mikrofon. Ada malam saya perlu duduk diam beberapa minit sebelum keluar menyapa peminat. Menurut beberapa orang terdekat, mereka sering meminta saya berehat lebih banyak, kurangkan jadual, jangan terlalu memaksa diri. Tetapi bagi seseorang yang hidupnya sudah terlalu lama bersama pentas, berehat kadang-kadang terasa lebih sukar daripada menyanyi itu sendiri. Kerana sejak muda, saya belajar bahawa tepukan penonton sentiasa datang bersama pengorbanan kecil yang tidak pernah dilihat orang. Namun ada satu malam yang sampai hari ini masih melekat dalam kepala saya. Malam itu dewan penuh seperti biasa. Lampu terlalu terang sampai saya hampir tidak nampak wajah penonton di barisan belakang. Muzik bermula, semua berjalan lancar, dan kemudian di tengah satu lagu lama yang saya sudah nyanyikan ratusan kali sepanjang hidup, tiba-tiba saya terlupa satu baris lirik selama beberapa saat, hanya beberapa saat, tetapi bagi saya, ia terasa panjang seperti seluruh dewan sedang berhenti bernafas. Saya masih ingat tangan saya menggenggam mikrofon sedikit lebih kuat. Mata saya memandang ke arah pemain gitar di sebelah. Dan sebelum saya sempat rasa panik, penonton tiba-tiba menyambung lirik itu beramai-ramai. Suara mereka memenuhi ruang dewan. Lebih kuat daripada muzik, lebih kuat daripada rasa takut dalam kepala saya sendiri. Dan mereka terus bertepuk tangan sebaik lagu itu selesai, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi, entah kenapa, selepas konsert tamat malam itu,
Saya tidak terus pulang seperti biasa. Saya duduk lama di belakang pentas, mendengar bunyi kru membuka kabel. Bunyi kotak peralatan ditutup satu demi satu. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya mula terfikir bahawa tubuh manusia sebenarnya menyimpan jamnya sendiri. Jam yang perlahan-lahan bergerak, tanpa boleh dihentikan. Sesiapa, ada waktu saya cuba ketawa tentang semua ini bersama orang sekeliling, tetapi jauh di dalam hati, saya mula sedar bahawa perkara paling sukar tentang usia bukanlah rambut berubah warna atau langkah menjadi perlahan, tetapi saat kita mula menyedari tubuh sendiri tidak lagi bergerak seiring dengan kenangan dalam kepala. Kerana di dalam fikiran saya masih lelaki yang dahulu mampu berdiri berjam-jam di atas pentas tanpa rasa letih. Masih lelaki yang boleh menyanyi sampai pagi, kemudian ketawa bersama pemuzik di restoran selepas persembahan. Tetapi apabila lampu bilik persalinan menjadi lebih sunyi sekarang, dan saya duduk sendirian sambil membuka kasut persembahan perlahan-lahan, saya kadang-kadang boleh mendengar nafas sendiri lebih jelas daripada tepukan penonton di luar dewan. Semakin umur berjalan, semakin saya sedar bahawa kehilangan tidak selalu datang dengan berita besar atau tangisan panjang. Kadang-kadang ia datang perlahan. Terlalu perlahan, sampai kita hanya menyedarinya apabila sesuatu tempat tiba-tiba terasa kosong, tanpa sebab yang jelas. Ada orang yang dahulu hampir setiap malam bersama saya di belakang pentas, ketawa sambil minum teh selepas persembahan, bergaduh kecil tentang susunan lagu, kemudian berbaik semula sebelum konsert berikutnya. Dan sekarang, nama mereka lebih banyak hidup dalam ingatan daripada dalam kehidupan sebenar. Menurut beberapa orang yang rapat dengan saya sekarang lebih banyak diam apabila cerita lama mula dibuka. Mungkin kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan perasaan melihat dunia berubah sedikit demi sedikit di depan mata. Ada panggilan telefon yang dahulu tidak pernah putus. Sekarang semakin jarang berbunyi. Ada nombor yang dulu saya hafal di luar kepala, kini sudah lama tidak saya tekan. Lagi, bukan kerana marah, bukan kerana drama besar, seperti yang kadang-kadang orang luar suka bayangkan. Cuma hidup manusia memang bergerak ke arah masing-masing, tanpa sempat menunggu sesiapa. Dan apabila usia semakin jauh berjalan, kita mula faham bahawa tidak semua orang yang pernah hadir akan terus tinggal. Saya masih menyimpan beberapa tabiat lama yang mungkin orang lain anggap remeh. Kadang-kadang, sebelum latihan bermula, saya masih melihat ke arah satu kerusi di hujung bilik muzik itu. Kerusi yang dahulu hampir selalu ada seseorang duduk di situ sambil memetik gitar perlahan atau bergurau tentang pakaian pentas saya. Sekarang kerusi itu masih ada, cuma tidak lagi ditemani suara yang sama, dan anehnya, tidak ada siapa pun bercakap tentang perubahan itu. Semua orang seolah-olah belajar meneruskan hidup sambil berpura-pura tidak merasa kehilangan. Ada malam ketika pemuzik sedang mencuba susunan lagu lama, tiba-tiba satu melodi tertentu dimainkan dan saya terus terdiam beberapa saat, bukan kerana lupa menyanyi, tetapi kerana lagu itu membawa terlalu banyak wajah lama kembali ke kepala saya. Wajah-wajah yang dahulu ketawa di studio rakaman, yang pernah menunggu bersama di lapangan terbang selepas konsert, yang pernah berkata, "Jumpa minggu depan," tanpa tahu bahawa pertemuan itu akhirnya menjadi yang terakhir. Banyak penonton mungkin hanya melihat seorang penyanyi di atas pentas, tetapi mereka tidak tahu bahawa di belakang setiap lagu lama ada terlalu banyak cerita yang tidak pernah masuk televisyen, ada orang yang sudah tiada, ada persahabatan yang perlahan-lahan hilang arah, ada hubungan yang berubah
tanpa sesiapa, benar-benar sedar bila semuanya bermula. Menurut beberapa sumber terdekat, saya kadang-kadang masih membuka buku telefon lama hanya untuk melihat nama-nama yang suatu ketika dahulu memenuhi hidup saya. Dan mungkin itu benar, kerana ada malam saya hanya duduk diam sambil memandang nombor yang sudah lama tidak dihubungi, bukan untuk menelefon, cuma untuk memastikan bahawa suatu ketika dahulu mereka benar-benar pernah wujud begitu dekat dalam hidup saya. Saya rasa perkara paling sunyi tentang usia bukanlah ketika seseorang duduk sendirian, tetapi ketika kita mula sedar bahawa semakin banyak kenangan yang hanya tinggal dalam kepala sendiri. Kerana orang-orang yang berkongsi memori itu sudah berjalan terlalu jauh atau sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Ada masa selepas latihan tamat, semua orang mula pulang seorang demi seorang, bunyi zip bag alat muzik ditutup, lampu studio dipadam perlahan, dan saya masih duduk di situ beberapa minit lebih lama, mendengar penghawa dingin lama berbunyi halus di atas kepala, sambil mata memandang kosong ke arah mikrofon yang belum disimpan. Dalam saat-saat begitu, saya selalu teringat bahawa hidup ini sebenarnya penuh dengan perpisahan kecil yang tidak pernah diumumkan. Tiada muzik sedih, tiada ucapan terakhir, cuma suatu hari, seseorang berhenti datang, satu suara berhenti kedengaran, satu kerusi mula kosong lebih lama daripada biasa. Dan dunia tetap bergerak seperti tiada apa-apa berlaku. Cina dari obamberdilah dorang borsan negap tenung perjasualakan selembrak hidup saya. Ramai yang menyangka saya akan bercakap tentang lagu, tentang pentas, tentang peluang besar yang mungkin terlepas. Tetapi semakin usia bertambah, saya mula sedar bahawa perkara yang paling lama tinggal dalam hati sebenarnya bukan berkaitan muzik pun. Menurut beberapa orang yang mengenali saya sejak muda, ada satu tempoh dalam hidup di mana nama saya seolah-olah berada di mana-mana. Poster konsert, rancangan televisyen, studio rakaman, perjalanan yang tidak pernah berhenti. Dan mungkin benar, saya pernah berdiri di begitu banyak pentas besar. Tetapi dalam masa yang sama, ada terlalu banyak meja makan keluarga yang saya tidak sempat duduki bersama, terlalu banyak malam biasa yang saya lepaskan kerana mengejar malam luar biasa di depan ribuan manusia. Dulu saya fikir, saya masih punya banyak masa. Saya fikir selepas satu konsert lagi, selepas satu album lagi, selepas satu perjalanan lagi, semuanya akan kembali tenang. Tetapi, hidup rupanya tidak bergerak mengikut jadual yang kita rancang. Ada waktu saya pulang ke rumah ketika semua orang sudah tidur, hanya tinggal lampu dapur yang masih menyala kecil, dan keesokan paginya saya sudah perlu keluar semula sebelum sempat benar-benar berbual panjang dengan sesiapa. Pada masa muda, saya tidak terlalu memikirkan semua itu, kerana dunia di luar terasa terlalu bising, terlalu laju, sampai saya sendiri tidak sedar apa yang perlahan-lahan tertinggal di belakang. Sekarang, apabila saya duduk lebih banyak sendirian selepas latihan atau sebelum tidur, perkara yang datang kembali bukanlah bunyi sorakan penonton, tetapi wajah-wajah kecil dalam gambar lama di telefon. Ada malam saya membuka album gambar secara perlahan, melihat semula gambar yang pernah saya ambil tergesa-gesa di lapangan terbang, di belakang pentas, atau di ruang tamu rumah yang sekarang sudah berubah suasananya, dan saya akan berhenti lama pada gambar tertentu. Bukan kerana gambar itu istimewa untuk orang lain, tetapi kerana saya tahu beberapa minit selepas gambar itu diambil, saya kembali sibuk, kembali pergi, kembali menghilang untuk tempoh yang terlalu panjang. Saya juga masih menyimpan beberapa barang lama yang entah kenapa sukar dibuang, sehelai jaket lama, sekeping nota kecil, atau rakaman suara pendek dalam telefon, yang kadang-kadang saya dengar semula ketika malam terlalu sunyi. Ada satu rakaman suara yang sudah bertahun saya simpan,
Cuma suara seseorang bertanya sama ada saya sudah makan atau belum sebelum naik pentas. Pendek sahaja. Mungkin tidak sampai seminit, tetapi setiap kali mendengarnya semula, saya akan diam lebih lama selepas itu. Kerana ada suara yang suatu ketika dahulu, begitu biasa kita dengar, sampai kita tidak pernah terfikir, satu hari nanti ia akan terasa sangat jauh. Menurut beberapa sumber terdekat, saya sekarang lebih suka membaca semula mesej lama daripada membalas mesej baru. Dan mungkin ada benarnya kerana kadang-kadang saya membuka perbualan lama hanya untuk melihat bagaimana manusia boleh berubah perlahan-lahan tanpa sedar. Ada mesej yang dahulu dijawab setiap malam. Kemudian semakin pendek, semakin lambat, sebelum akhirnya berhenti begitu sahaja, tanpa pergaduhan besar, tanpa ucapan selamat tinggal yang dramatik. Saya rasa itulah perkara yang paling sukar diterima apabila usia semakin meningkat. Bukan kehilangan besar yang berlaku sekaligus, tetapi momen kecil yang kita sedar sudah tidak boleh diulang lagi. Seperti peluang untuk duduk lebih lama bersama seseorang, peluang untuk mendengar cerita mereka tanpa tergesa-gesa, melihat jam, atau peluang untuk berkata sesuatu dengan lebih jujur ketika semuanya masih belum terlambat. Kadang-kadang, selepas persembahan tamat, saya duduk sendirian di bilik persalinan sambil memegang telefon tanpa benar-benar menggunakannya. Hanya melihat gambar-gambar lama bergerak perlahan di skrin. Sementara di luar pintu, kru mula menolak kotak alat muzik keluar dari dewan. Bunyi roda besi. Bergeser di lantai, bunyi orang mengucapkan jumpa lagi. Dan dalam ruang kecil yang semakin sunyi itu, saya mula sedar bahawa ada bahagian tertentu dalam hidup yang tidak boleh diputar semula, seperti lagu lama. Ada satu perkara yang saya tidak benar-benar faham ketika masih muda dahulu. Saya selalu fikir, hanya saya yang sedang berubah dari tahun ke tahun, seolah-olah masa cuma berjalan di atas tubuh saya sendiri. Tetapi, beberapa tahun kebelakangan ini, setiap kali saya berdiri di atas pentas dan memandang ke arah penonton, saya mula sedar sesuatu yang jauh lebih sunyi daripada itu. Rupa-rupanya mereka juga sedang menua bersama saya. Saya masih ingat suatu ketika dahulu, dewan-dewan dipenuhi wajah muda yang melompat, menjerit, menyanyi lebih kuat daripada sistem bunyi. Ada pasangan yang datang dengan pakaian cantik, seperti mahu meraihkan cinta mereka sendiri di tengah konsert. Ada anak-anak muda yang berdiri di barisan depan sambil menghafal setiap lirik tanpa pernah tersalah. Dan sekarang, apabila lampu pentas menyinari wajah-wajah di bawah, saya mula nampak rambut yang sudah berubah putih, tangan yang memegang pagar lebih erat, mata yang masih bercahaya, tetapi tidak lagi dengan tenaga yang sama seperti dahulu. Menurut beberapa pemuzik lama yang masih bersama saya, suasana konsert sekarang terasa berbeza. Bukan kurang ikhlas, cuma lebih perlahan, lebih dalam, dan saya rasa mereka betul, kerana ada malam tertentu ketika saya menyanyi lagu lama, seluruh dewan tidak lagi bergema dengan jeritan kuat, seperti zaman muda. Sebaliknya suara penonton datang perlahan, tidak sempurna. Ada yang tersasar, nada. Ada yang berhenti mengambil nafas di tengah lirik. Tetapi, entah kenapa, ia terasa lebih dekat di hati. Saya pernah ternampak seorang wanita berusia di barisan tengah menyanyi bersama saya sambil tersenyum kecil. Dia kelihatan benar-benar cuba mengingati setiap lirik. Tetapi beberapa kali dia terlupa perkataan tertentu, lalu hanya menggerakkan bibir perlahan mengikut melodi. Dan dalam saat itu, saya tiba-tiba terfikir bahawa mungkin suatu ketika dahulu, dia pernah menyanyikan lagu yang sama ketika masih muda, mungkin ketika memandu bersama seseorang yang dicintainya, mungkin ketika duduk di ruang tamu rumah lama yang sekarang sudah tiada.
Ada juga seorang lelaki tua yang berdiri sambil memegang telefon dengan tangan sedikit menggigil untuk merakam persembahan saya. Rakamannya mungkin tidak stabil. Kadang-kadang kamera teralih ke siling dewan, tetapi dia tetap tersenyum sepanjang lagu dimainkan. Dan saya tidak tahu kenapa, pemandangan kecil seperti itu sekarang lebih menyentuh hati saya daripada sorakan besar ribuan manusia dahulu. Kerana semakin saya melihat wajah-wajah di bawah pentas, semakin saya sedar bahawa kami sebenarnya sedang membawa kenangan yang sama di dalam tubuh masing-masing. Ada pasangan suami isteri yang menurut beberapa orang pernah mendengar lagu saya sejak zaman bercinta, dan sekarang mereka datang bersama anak, malah ada yang membawa cucu kecil yang mungkin belum benar-benar memahami kenapa datuk dan nenek mereka tiba-tiba menitiskan air mata ketika lagu lama dimainkan, tetapi mereka tetap datang, tetap duduk di kerusi dewan yang sama, tetap menyanyikan bait-bait lama walaupun suara tidak lagi sekuat dulu. Dan saat saya berdiri di atas pentas melihat semua itu, saya mula memahami sesuatu yang tidak pernah diajar oleh dunia hiburan, bahawa masa sebenarnya tidak memilih sesiapa. Bukan hanya penyanyi di atas pentas yang berubah, penonton di bawah juga perlahan-lahan membawa usia mereka sendiri. Saya rasa sebab itu sekarang saya lebih banyak diam beberapa saat sebelum lagu bermula, kerana apabila lampu dewan menjadi sedikit terang, saya boleh nampak wajah-wajah yang dahulu pernah muda bersama saya, dan dalam mata mereka, saya seperti melihat perjalanan hidup saya sendiri bergerak perlahan dari satu dekad ke satu dekad. Ada malam selepas lagu tamat, tepukan penonton tidak lagi meledak seperti dulu. Tetapi bunyinya terasa lebih berat, lebih ikhlas, seperti tepukan manusia yang sudah melalui terlalu banyak kehilangan dalam hidup. Dan ketika saya memandang ke arah mereka satu demi satu, saya tiba-tiba sedar bahawa waktu bukan hanya meninggalkan kesan pada suara dan tubuh saya. Ia sebenarnya sudah berjalan melewati kami semua, perlahan, senyap, tanpa pernah meminta izin. Saya rasa setiap manusia akhirnya akan sampai ke satu fasa di mana dunia di sekeliling mula bergerak lebih pantas daripada dirinya sendiri. Bukan kerana dunia sengaja meninggalkan kita, cuma masa memang tidak pernah berhenti untuk sesiapa. Dan dalam dunia muzik, perubahan itu kadang-kadang terasa sangat jelas melalui perkara-perkara kecil yang orang luar mungkin tidak perasan. Dewan persembahan masih ada, lampu pentas masih menyala, mikrofon masih berada di tangan saya, tetapi suasananya perlahan-lahan berubah. Ada malam saya menyanyi di tempat yang lebih kecil daripada dahulu. Bukan sesuatu yang menyedihkan, cuma berbeza. Dahulu sebelum konsert bermula, belakang pentas sentiasa penuh dengan suara orang bercakap serentak, juru solek berlari, kru audio memanggil nama artis. Bunyi ketawa, bunyi pintu dibuka tutup tanpa henti. Dan sekarang ada waktu saya boleh mendengar bunyi cawan teh diletakkan di atas meja dengan begitu jelas kerana ruang belakang pentas sudah jauh lebih tenang. Menurut beberapa orang lama dalam industri, kehidupan hiburan hari ini berubah terlalu cepat. Generasi baru datang dengan dunia mereka sendiri. Muzik bergerak dengan cara yang berbeza. Dan saya tidak pernah marah tentang itu, kerana saya sendiri pernah menjadi yang baru suatu ketika dahulu. Cuma apabila usia semakin berjalan, kita mula sedar bahawa tidak semua bunyi akan kekal lama di sekeliling kita. Ada masa telefon saya tidak lagi berbunyi sekerap dahulu. Jadual persembahan tidak lagi padat seperti zaman saya berlari dari satu negeri ke satu negeri dalam masa sehari. Dan anehnya, pada awalnya saya tidak tahu bagaimana hendak hidup dengan ruang kosong itu, kerana selama puluhan tahun
Hidup saya terlalu penuh dengan suara manusia, terlalu penuh dengan tepukan, terlalu penuh dengan pergerakan. Sampai satu hari, saya mula belajar, menikmati perkara-perkara kecil yang dulu tidak pernah sempat saya rasakan. Seperti duduk sendirian selepas persembahan sambil membuat teh panas, sendiri di bilik belakang, mendengar bunyi kru membuka skru pentas satu demi satu, atau duduk diam lebih lama sebelum menanggalkan mikrofon dari telinga. Perlahan, seolah-olah cuba mengekalkan sedikit lagi bunyi malam itu sebelum semuanya benar-benar tamat. Ada satu malam yang saya masih ingat sampai sekarang. Konsert sudah selesai. Kebanyakan penonton sudah pulang. Saya berjalan semula ke arah pentas yang hampir gelap, dan dari situ saya nampak beberapa baris kerusi kosong yang belum sempat dilipat oleh pekerja dewan. Keadaan sunyi sampai saya boleh dengar bunyi penyapu bergerak perlahan di hujung hall. Dan dalam saat itu, saya tiba-tiba teringat satu perkara yang tidak pernah saya fikir semasa muda, bahawa ada bunyi-bunyi tertentu dalam hidup yang kita hanya hargai selepas ia semakin jarang kedengaran. Ada ketika saya sendiri terfikir, mungkin benar, ada manusia yang terlalu lama hidup bersama tepukan sampai mereka tidak sedar betapa kuatnya pengaruh bunyi itu terhadap hati mereka sendiri, kerana ada tepukan yang bukan sekadar tanda orang suka kepada lagu, tetapi tanda bahawa kita masih diperlukan, masih diingati, masih punya tempat dalam malam seseorang. Dan apabila bunyi itu semakin perlahan dari tahun ke tahun, manusia mula belajar mendengar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Saya pernah terdengar seseorang berkata bahawa hidup selepas zaman kegemilangan pasti terasa kosong. Tetapi, saya tidak melihatnya seperti itu. Bagi saya, ia cuma bahagian lain dalam perjalanan, cuma lebih perlahan, lebih sunyi, dan lebih banyak ruang untuk berfikir. Walaupun begitu, ada ayat yang kadang-kadang muncul dalam kepala saya ketika duduk sendirian selepas persembahan, ayat yang saya sendiri tidak tahu datang dari mana. Ada beberapa tepukan. Apabila ia hilang perlahan-lahan, barulah manusia sedar bahawa sepanjang hidupnya dia sebenarnya bernafas bersama bunyi itu. Dan setiap kali fikiran itu datang, saya biasanya hanya tersenyum kecil, kemudian menutup cawan teh yang sudah mulai sejuk. Sementara di luar dewan, pekerja terakhir mula memadam satu demi satu lampu pentas yang sejak muda dahulu pernah terasa seperti matahari kecil dalam hidup saya. Hampir tengah malam, di sebuah kedai makan kecil yang masih belum menutup lampu di Kuala Lumpur, seorang pekerja muda sedang menyusun semula kerusi plastik sambil kain lap di tangannya bergerak perlahan dari satu meja ke satu meja. Dari radio lama yang tergantung berhampiran rak minuman, sebuah lagu lama nyanyian. Jamal Abdillah bermain perlahan. Suaranya sedikit tenggelam di celah bunyi pinggan yang berlaga dan deruan kipas siling yang berpusing malas. Di luar, jalan raya masih basah selepas hujan renyai yang turun tidak lama tadi. Lampu-lampu kereta memantul di atas permukaan tar hitam seperti bayangan yang bergerak tanpa henti. Beberapa penunggang motosikal berhenti seketika di lampu merah, kemudian hilang semula ke dalam malam kota yang masih belum benar-benar tidur. Di hujung simpang, seorang lelaki berjaket gelap dan bertopi berdiri diam sambil menunggu lampu pejalan kaki bertukar warna. Tangannya dimasukkan ke dalam poket, kepalanya sedikit tunduk. Dan apabila lagu dari radio kecil itu sampai ke bahagian chorus, dia kelihatan seperti berhenti bergerak selama beberapa saat. Tidak ada siapa di kedai itu memandangnya lama-lama. Pekerja muda tadi terus mengelap meja sambil menyanyi perlahan mengikut lagu. Walaupun beberapa liriknya tersalah, seorang pasangan tua di sudut restoran masih berkongsi secawan teh panas sambil berbual perlahan tentang cucu mereka.
Dan di jalan yang semakin lengang itu, kota terus bergerak seperti biasa, tanpa menyedari bahawa ada kenangan tertentu yang sebenarnya tidak pernah hilang kemana-mana. Ia cuma berjalan perlahan bersama manusia, bersembunyi di dalam lagu lama, di dalam suara radio yang hampir tenggelam, di dalam malam-malam biasa yang kelihatan sunyi, dan di dalam hati orang-orang yang masih mengingatinya tanpa perlu menyebut namanya lagi.